لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد, kita sambung kembali ayat yang telah dibaca minggu lepas tapi belum sempat dihabiskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berkatalah rasul-rasul mereka, adakah kamu syak, yakni ragu-ragu terhadap Allah, padahal dialah pencipta langit dan bumi. Yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum. Dia menyeru kamu, mengajak kamu agar dia mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Dan dia menangguhkan kamu, menangguhkan ajal kematian kamu kepada tempoh yang tertentu. Qalu in antum illa basharun mithluna. Mereka itu berkata, tidaklah kamu melainkan manusia seumpama kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Kamu mahu menghalang kami dari apa yang disembah oleh datuk nenek moyang kami, maka datangkanlah kepada kami dengan hujjah atau bukti yang nyata. Kita sambung balik ayat ni, itu pada yad'ukum liyaghfir lakum. Adapun tujuan dakwah itu dilakukan oleh para rasul adalah untuk mengajak manusia beriman. Kenapa? Kerana apabila manusia beriman, keimanan itu menjadi sebab bahawa kesalahan mereka yang sebelumnya akan diampunkan oleh Allah. Yad'ukum liyaghfir lakum ay yad'ukum ilal iman al-kamil bihi. Dia menyeru kamu, mengajak kamu kepada keimanan yang kamil, iman yang sempurna, iman yang sebenarnya. Min ajli an yaghfir lakum fid daril akhirah dhunubakum, iaitu semata-mata atas tujuan untuk dia mengampunkan bagi kamu dosa kamu di akhirat nanti. Keimanan menjadi sebab kepada diampunkan dosa manusia. Ayat-ayat yang seperti ini kita boleh temui pertamanya dalam surah Nuh ayat 3 ayat 4. Wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Nabi Nuh berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku, nescaya dia, yakni Allah Ta'ala, akan mengampunkan sebahagian daripada dosa kamu dan mentakhirkan, menangguhkan ajal kematian kamu kepada tempoh yang tertentu. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 31, berhubung dengan kisah dakwah Nabi SAW kepada golongan jin, kembalinya baginda daripada dakwah di pergi berdakwah ke Taif. Ketika pulang daripada Taif, Nabi singgah di sebuah tempat atas tujuan melaksanakan dakwah kepada bangsa jin. Maka sebahagian daripada jin telah mendengar Al-Quran. Yang beriman itu berkata, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami. Kata jin kepada jin-jin yang lain, wahai kaum kami, terimalah ataupun sahutlah orang yang menyeru kamu kepada Allah, wa aminu bihi, berimanlah kepadanya. Nescaya yaghfir lakum min dhunubikum, dia akan mengampunkan bagi kamu dosa kamu.
yakni dia menyuruh kamu supaya beriman kerana iman itu adalah asal kepada agama. Jadi tujuan Nabi-Nabi dan Rasul berdakwah supaya manusia beriman, dengan sebab iman mereka akan diberi keampunan kepada dosa yang terdahulu. Apabila seseorang yang kafir masuk Islam, dengan sebab mereka beriman dan masuk Islam, maka dosa mereka yang lepas akan diampunkan oleh Allah. Ketika seorang sahabat bernama Amru bin Al-As yang agak terkemudian memeluk Islam, Amru sekitar tahun ke-7 Hijrah, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Khalid Al-Walid tahun 7 Hijrah, Abu Hurairah pada tahun 7 Hijrah, Amru bin Al-As tahun 7 Hijrah. Mana di antara sahabat yang agak terkemudian memeluk Islam. Apabila Amru bin Al-As radhiyallahu anhu memeluk Islam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, apabila aku menerima Islam sebagai cara hidupku, aku meminta supaya Allah Ta'ala menghapuskan segala dosaku yang terdahulu. Lalu jawab baginda, tidakkah kamu ketahui annal islama yahdimu man kana qablahu, bahawasanya dengan Islamnya seseorang itu maka akan terhapus, musnahlah segala dosa-dosanya yang terdahulu. Yani apabila seseorang itu masuk Islam dan beriman dengan iman yang sempurna, keislamannya itu menyebabkan dosa yang terdahulu diampunkan oleh Allah. Jadi tidak ada ruginya kalau manusia itu beriman dan mengikut ajaran agama Allah, dia akan selamat dunia dan akhirat. Jadi yang pertama sekali adalah liyaghfira lakum min dzunubikum, supaya dia mengampunkan akan dosa kamu. Kerana dosa yang paling besar adalah al-kufru billah, kufur, ingkar kepada Allah. Apabila manusia beriman kepada Allah, maka dosa-dosa kecil yang lain, yang maknanya dosa yang lebih kecil daripada dosa kufur, secara automatik akan dihapuskan oleh Allah. Walaupun masa kafirnya seseorang itu dia pernah berzina, dia pernah bunuh orang, dia pernah minum arak, dia pernah buat apa-apa dosa yang besar, tetapi yang lebih besar adalah kufruhu billah, kufurnya dia kepada Allah. Jadi apabila dia beriman kepada Allah, maka segala dosa yang terdahulu, dia pernah minum arak, dosa itu diampunkan dan tidak lagi diambil kira, kerana afallahu amma salaf, Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa yang terdahulu. Kalau kita mengetahui seseorang yang zaman hidup dia dulu tidak baik, sekarang dia dah baik, maka tidak perlu kira, kita flashback balik, kita ulang tanya balik cerita yang tidak baik dulu. Mungkin ada di antara kita pendakwah-pendakwah yang dulu hidup dia tidak baik, tetapi bila dia berubah jadi baik, maka dia menjadi pendakwah sebahagian masyarakat tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia kata dulu 10 tahun lepas dia ni bukan baik sangat. Orang tak kira dah 10 tahun lepas. Soal 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak kira. Kalau ada yang masih mengira benda-benda hak lepas, bermakna dia tidak faham akan ayat yang berbunyi afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Allah Ta'ala memaafkan manusia terhadap dosa yang lepas, tetapi sesiapa yang kembali melakukan dosa itu, maka Allah Ta'ala akan mengenakan hukuman dan siksaan baginya atas dosa yang dibuat. Adapun dosa hak lepas, maka dosa itu diampunkan. Kerana man taballahu alaihi, sesiapa yang bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubatnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak ada lagi dosa untuknya. Sebab tu kita kena membanyakkan istighfar. Kalau orang kafir terhapus dosa dia bila dia beriman, adapun orang Islam kena membanyakkan istighfar. Disebut dalam riwayat hadis, apabila dihisap manusia di padang mahsyar, orang yang paling bertuah adalah orang yang dilihat dalam buku amalan dia paling banyak istighfarnya. Paling banyak istighfarnya. Bahkan Nabi SAW dalam sehari sekitar 70 atau 100 kali baginda beristighfar dengan pelbagai lafaz, sama ada astaghfirullahalazim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, ataupun Allahumma ighfirli warhamni,
Apa sahaja lafaz-lafaz istighfar yang kita boleh baca, maka kita kena membanyakkannya, supaya apa-apa dosa yang mungkin kita buat secara kita tidak sengaja ataupun disengajakan akan terhapus dengan sebab kita membanyakkan istighfar. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Ini adalah tujuan yang kedua daripada dakwah kepada beriman, seruan kepada beriman yang dibawa oleh para rasul. Ada dua tujuan. Tujuan pertama, diampunkan dosa manusia yang beriman setelah dia kafir. Dan yang kedua, ditakhirkan, ditangguhkan kematian mereka kepada tempoh yang tertentu. At-takhir maknanya al-imhad, diberi penangguhan, ila waktin muhaddad muayyan fi ilmi Allah Ta'ala, kepada tempoh yang tertentu yang sudah dihadkan di sisi Allah Ta'ala pada ilmunya, iaitu wahwa muntahal umur, sampai kepada penghabisan umurnya. Apabila seseorang itu beriman dan baik keimanannya ataupun banyak amalan solehnya, iman dan amalan soleh menjadi sebab kepada umurnya berkat ataupun kematian dia tu ditangguhkan. Sebab ajal ketentuan seseorang itu Allah Ta'ala boleh ubah. Allah Ta'ala telah menentukan bahawa seseorang itu, sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi soal bila mati, bagaimana mati, ianya boleh berubah. Mati tetap mati tapi boleh berubah, sama ada cara mati ataupun bila mati. Wa illa ajalakum al-halak wal adab bisababil kufr. Sekiranya kamu tidak beriman, nescaya dia akan segerakan kepada kamu kebinasaan dan azab dengan sebab kufur. Maka di sini iman menjadi sebab tercapainya dua perkara, dua rahmat dan dua nikmat. Iaitu iman menjadi sebab diampunkan dosa, dan iman menjadi sebab ditangguhkan ajal kematian manusia ila nihayatil a'mal, kepada penghujung umurnya. Mana peluang untuk hidup lebih lama tu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang sebegini. Manusia rata-rata mahu hidup lama. Seandainya mereka hidup dalam keadaan senang lenan, nikmat, mereka mahu hidup lama. Kecuali orang-orang yang mungkin merasa putus asa, hidup susah, merasakan nak mati cepat. Maka Allah Ta'ala memberi jaminan, sekiranya kamu beriman, maka tempoh kematian kamu akan ditakhirkan, bahkan akan diberi barakah, keberkatan dalam kehidupan. Lalu mereka itu berkata, in antum illa basyarum mithluna. Di sini Allah Ta'ala menyebut bagaimana umat terdahulu menolak dakwah Rasul dengan tiga sebab. Pertamanya, dengan alasan dia kata Rasul yang diutuskan juga manusia serupa kita juga. Kamu adalah manusia seperti kami. Kaifa nattabi'ukum bimujarradi qaulikum. Bagaimana perlu kami ikut kamu semata-mata dengan kata-kata kamu, dakwah kamu, padahal kami tidak melihat kepada kamu adanya sebarang mukjizat. Yang dikata kaum mereka yang kafir itu, fama antum illa misluna fil bashariyah. Tidaklah kamu melainkan seumpama kami dari sudut sifat kemanusiaan. Falima tukhassisuna, kenapakah tukhassasuna, dikhususkan kamu dengan mendapat pangkat nubuah kenabian, dunana, bukannya kami. Dan kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia akan utuskan kepada manusia rasul-rasul yang daripada jenis yang lebih afdal, bukannya manusia seperti kita. Di sini letaknya sifat takabur, sifat ego
apabila jawatan Rasul yang diberikan kepada seorang manusia itu dilihat oleh orang-orang kafir, orang serupa dia juga. Sedangkan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui di manakah dia hendak meletakkan risalah ataupun tugas menjadi Rasul itu kepada manusia. Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui siapakah yang layak untuk menjadi Rasul. Sebab yang memilihnya bukan manusia, yang memilihnya adalah Allah. Jadi alasan pertama kenapa mereka tidak mahu terima dakwah Rasul, dengan sebab Rasul yang diutuskan itu adalah manusia seperti mereka. Maka jawapannya betul dari sudut sifat-sifat kemanusiaan. Rasul juga manusia. Rasul juga manusia. Kita akan jumpa dalam banyak ayat-ayat lain seperti di akhir suratul Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah bahawasanya aku juga manusia yang seumpama kamu. Manusia dari sudut sifat-sifat kemanusiaan serupa. Sebagaimana manusia lain makan, minum, rasa pun sama. Makan, minum dia pun ada letih, ada apa dia, rasa mengantuk. Dia juga ada kehidupan berkeluarga seperti orang lain. Dia juga berjalan ke pasar-pasar untuk mencari keperluan harian. Serupa. Cuma bezanya ialah Rasul mendapat wahyu daripada Allah, tetapi manusia biasa tidak menerima wahyu. Alasan yang kedua kenapa orang-orang kafir menolak dakwah Rasul, kata mereka, kamu mahu menghalang kami, menyekat kami dari apa yang telah disembah oleh datuk nenek moyang kami, iaitu kamu mahu supaya an natruka ma wajadna alaihi aba'ana. Kamu mahu supaya kami meninggalkan apa yang kami dapati, yang kami perolehi daripada datuk nenek moyang kami. Bihadhihi ad-da'wa allati la dalila ala sihhatiha. Mereka menggunakan dakwaan ini yang tidak ada dalil untuk membuktikan ianya benar lagi sahih. Orang-orang jahiliyah cukup fanatik terhadap amalan nenek moyang, semata-mata dibuat oleh tu ayuh orang tua terdahulu, mereka pun nak buat. Maka alasan ini tidak boleh diterima. Ia adalah sesuatu yang apa dia, la yakbaluhu aqlun sahihun, tidak boleh diterima oleh akal yang waras lagi sehat. Kalau kita lihat orang tua kita, mak ayah kita buat satu benda yang salah, maksud salah dari sudut agama, salah dari sudut akal pun salah, adakah semata-mata kerana dibuat oleh mak ayah, oleh orang tua kita, kita pun buat juga? Maka orang yang buat adalah orang yang tidak ada akal, orang yang tidak ada akal fikiran. Tradisi-tradisi jahiliah yang tidak diajar oleh agama, bukan sahaja dalam bab ibadat, bab beragama. Pernah kita sentuh dalam kuliah lepas berhubung dengan salah satu amalan jahiliyah yang berlaku zaman dahulu ialah mereka tawaf. Mereka tawaf keliling Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Dan apabila mereka berbuat begitu, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Apabila mereka melakukan perkara yang fahisyah, keji. Maksud keji di sini adalah mereka melakukan ibadat tawaf dalam keadaan bertelanjang, tak ada pakaian asam. Lalu bila ditanya kenapa berbuat begitu, lalu kata mereka wajadna 'alaiha aba'ana. Subhan ni, supaya ni kami mendapati datuk nenek moyang kami, orang tua kami buat. Iyalah betul, kalau orang tua buat, adakah kita tidak memiliki akal untuk kita nilai benda tu betul atau salah? Kalau benda tu salah, buat apa kita ikut? Lalu mereka mendakwa wallahu amarna biha, Allah Ta'ala yang memerintahkan kami berbuat begitu. Itu adalah suatu pembohongan kepada Allah. Kul, katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala sekali-kali tidak pernah menyuruh kamu untuk berbuat perkara yang keji. Adakah patut kamu mengatakan kepada Allah perkara yang kamu tidak ketahui? Kita kata di manakah nilai kemanusiaan, di manakah letaknya rasa malu?
Bila orang-orang jahiliah yang muda ni tengok orang tua tok dia, ayah dia tawah telanjang, dia pun tawah telanjang juga. Semata-mata mak ayah buat. Tak boleh. Di mana letakkan akal? Apabila manusia tidak boleh berfikir dengan akal yang waras atas sebab orang tua buat, kita pun buat, inilah menyebabkan manusia menjadi sesak dan punah rana. Dia sentimen taklidul aba, nak tiru peninggalan orang tua ni masih ada dalam masyarakat kita, walaupun tidak ada hujah dari sudut agama. Tak boleh nama orang tua kita buat, tok nenek moyang kita buat, lalu kita bertanya mana dari sudut agama apa dia hujahnya. Tak cara hujah tak hujah, tapi orang tua kita buat. Inilah menggambarkan cara pemikiran yang sangat, nak katakan mentaliti yang sangat rendah, sehingga seseorang itu sengaja untuk memandulkan minda dia. Allah Ta'ala baik kepada kita akal fikiran sehingga kita tidak boleh berfikir dari sudut kewajarannya, dari sudut rasional atau tidak kita buat sesuatu. Kalau perkara yang dibuat secara adat tiba-tiba dianggap sebagai hukum ibadat, perkara yang dibuat secara rutin dan dianggap benda tu perlu diteruskan, biasanya hujah dipakai adalah atas tujuan mempertahankan adat dan budaya. Atas tujuan gapo? Adat budaya itu tujuan gapo? Kalau adat dan budaya itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, okey, silakan, boleh teruskan. Tapi kalau sesuatu yang dinamakan adat dan budaya hendak dipertahankan, adakah adat budaya itu boleh menolong kita untuk beri syafaat supaya kita selamat semasa di titian sirat, selamat daripada mahsyar, akhirnya selamat ke syurga? Kalau bercakap dari sudut adat budaya, sebab negara kita ni dia ada satu kementerian khusus yang jaga bahagian seni budaya ke apa, bahagian kebudayaan. Masih ada pihak yang bermati-matian mempertahankan perkara yang bercanggah dengan hukum syarak. Jenis gapo dia? Mai mo'yong, mai teri. Kalau benda tu tak bercanggah dengan hukum syarak, silakan. Tapi kalau bercanggah hukum syarak, ada pendedahan aurat dan pergaulan bebas lelaki perempuan, kita kata benda tu salah. Tapi ada pihak yang tak boleh terima. Dia kata jangan kita campur adukkan urusan budaya dengan agama. Ia tunjuk jahil dia. Jangan campur adukkan urusan agama dengan urusan budaya. Subhanallah. Kalau budaya itu sesuatu yang mari daripada akal fikiran kita, bermakna kita sebenarnya bukan menyembah Allah. Kita telah melakukan perbuatan syirik sebab menyembah akal, mempertuhankan akal itu sendiri. Sedangkan akal adalah makhluk Allah Ta'ala yang menciptakan untuk kita akal fikiran, supaya akal ni tunduk kepada hukum syarak. Bukannya hukum syarak tunduk kepada hukum akal. Hukum ni ada 3: hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum adat dan hukum akal dia tertakluk kepada hukum syarak. Hukum syarak paling tinggi. Apa-apa sahaja ketetapan dari sudut hukum akal dan hukum adat yang bercanggah dengan hukum syarak, secara automatik kena tahu, kena buang, kena ketepikan. Hukum syarak mesti di atas. Selagi tidak bercanggah maka boleh diteruskan. Lalu mereka berkata fatuna bisultanin mubin. Hujah yang ketiga ialah mereka berkata, bawakan kepada kami suatu bukti yang jelas, yang terang. Bukti di sini sama ada yang pertama, mereka meminta dibawa bi amrin khariqin, dengan suatu perkara yang mencari adat ni perkara luar biasa. Perkara luar biasa ataupun perkara hak manusia biasa tak boleh buat. Kami cadangkan kepada kamu sebuah buat begini dan begini, ataupun datangkan kepada kami suatu hujah yang zahirah, suatu hujah yang jelas, yang terang, menunjukkan akan sihhati idda'ikum an-nubuwah, benarnya, betulnya dakwaan kamu akan kedudukan kamu sebagai nabi.
Fanahnu la nu'minu illa bil hissiyat, maka kami tidak percaya, tidak beriman kecuali ada bukti yang dapat kami sentuh. Bukti secara hissi mana bukti yang dapat disentuh, yang dapat dilihat, yang dapat dirasai oleh manusia secara fizikal. Adapun soal penciptaan langit dan bumi dan segala keajaiban yang ada pada kedua-duanya, maka yang demikian itu mereka tidak mahu memikirkannya, dan mereka menganggap la yasluhu dalilan ala sihhati ma taqulun, ianya tidak layak untuk menjadi bukti di atas benarnya kata-kata kamu. Ini perangai orang kafir yang degil. Walaupun penciptaan langit dan bumi yang Allah Ta'ala ciptakan sudah cukup menjadi dalil tentang kewujudan Allah dan benarnya dakwah Rasul, tapi mereka masih berdegil, tak mahu terima. Dan timbul persoalan, apa kaitan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul? Kalau manusia itu mengaku beriman kepada Allah tetapi menolak dakwah Rasul, maka imannya tidak sempurna, bahkan dia dikira masih kafir. Kalau manusia tidak beriman kepada Rasul, iman yang sempurna apabila cukup nekara beriman kepada arkan al-iman as-sittah, rukun iman yang 6 tu. Kalau hanya beriman kepada Allah kemudian tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada kita, tak jadi juga. Adapun orang-orang yang menyangka annahum mu'minuna billah walakinnahum yakfuruna birrusuli wal kutub, adapun orang-orang yang menyangka yang mereka itu beriman kepada Allah tetapi mereka engkar kepada Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan, haula'i la yuqaddiruna Allah haqqa qadrih, mereka itu tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sepatutnya, iaitu mereka tidak meletakkan Allah dengan kedudukan yang tinggi sebagai Rabbul Alamin yang selayaknya bagi Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Surah Al-An'am ayat 91. Ayat ini menceritakan perihal orang-orang Yahudi Bani Israel yang tidak beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Mereka itu tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sepatutnya ketika mereka berkata Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada manusia sesuatu pun. Mereka percaya kepada Allah tetapi mereka menuduh Allah Ta'ala tidak utuskan Rasul dan tidak menurunkan kitab. Maka mereka itu tidak dikira menghormati Allah dengan penghormatan yang sebenarnya, tidak mengetahui dan tidak memahami sifat-sifat yang ia bersifat dengannya dari sudut ilmu, sifat hikmah, sifat rahmat. Padahal sepatutnya semestinya mereka yakin bahawasanya Allah Ta'ala telah mengutuskan para Rasul dan menurunkan kitab. Kerana semestinya inilah di antara sifat Allah Ta'ala, kerana dia tidak menciptakan makhluk abathan, bersifat sia-sia dan begitu sahaja, bersifat main-main. Allah Ta'ala ciptakan kita manusia ni termasuk makhluk yang lain, bukanlah bersifat abathan, main-main atau sekadar untuk begitu sahaja, tetapi ada matlamat, ada tujuan yang besar. Seperti yang disebut dalam ayat di akhir surah Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, adakah kamu mengira, kamu menyangka bahawasanya kami menciptakan kamu wahai manusia abasan, ciptakan dengan gitu je saja, tanpa ada matlamat dan tanpa ada tujuan yang besar. Sebab tu kalau manusia mahu berfikir, kalau kita cari dalam hidup kita, apa kita nak, apa yang kita cari dalam hidup kita, orang-orang yang tidak kenal Allah Ta'ala dan orang yang tidak menjadikan Islam sebagai dia punya cara hidup yang sebenarnya, mereka sebenarnya orang yang sesat. Sekalipun orang Islam dah, orang Islam aja, kalau Islam dari segi nama tapi tidak Islam dari sudut sifatnya, mereka sebenarnya orang yang belum dapat hidayah kerana tidak kenal Allah dan tidak faham matlamat hidup. Untuk apa hidup ni?
Kalau kita fikir hidup ni untuk makan, esok makan pula. Kalau untuk cari harta, sampai bila? Sebab kita tahu satu masa kita akan mati, dan harta tu akan diwarisi, kita akan mati begitu. Dan tidak ada satu benda pun yang kita buat atas dunia ni, tidak ada satu benda pun yang kita usahakan di dunia ni, dari segi harta benda material yang kita akan bawa, kita akan tinggal belakang, kecuali amalan-amalan baik sahaja yang akan dibawa. Persoalan kita kena tanya, kalau kita hidup, kita buat satu kerja ni untuk apa? Zaman sekarang ni ramai orang minat kepada bola sepak. Cuba tanya pemain-pemain bola sepak, untuk apa dia main bola sepak? Mungkin dia kata sebab ini pekerjaan dia cari duit gini. Kalau duit sebagai matlamat, bukan Allah sebagai matlamat, itu syirik. Sebab apa sahaja kerja kita buat dalam kehidupan kita, dia tidak akan lari daripada Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan tujuan untuk dunia, bukan tujuan untuk cari duit. Duit itu hanya wasilah alat aja. Matlamat sebenarnya kerana Allah. Kalau tanya golongan artis, pelakon, penyanyi, untuk tujuan apa kamu menyanyi dan berlakon? Dia kata, kalau dia jawab kerana Allah, beginikah kerana Allah? Beginikah caranya? Soalnya mereka sudah meletakkan ke tepi, bukan kerana Allah, tapi tujuannya kerana untuk memenuhi nafsu sebagai seorang manusia yang mahukan kepada dunia. Cari dunia itu tidak salah, tetapi bila dunia itu dijadikan matlamat, bukan Allah, disitulah terpesong. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk betul balik. Sebab manusia tidak boleh hidup sebagai seorang manusia tanpa ada bimbingan daripada dakwah Rasul. Allah Ta'ala telah utuskan Rasul bagi setiap umat. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada suatu umat pun kecuali telah ada padanya Rasul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya telah kami utuskan pada setiap umat itu seorang Rasul, atas tujuan supaya manusia beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Ini kita kena fikir balik, kena muhasabah balik. Kita punya matlamat tertinggi kita dalam hidup untuk apa dia? Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, tidak kerana Allah Ta'ala, habis, punah kerana habis. Ini yang menyebabkan berlaku kerosakan dalam kehidupan, sehingga manusia sanggup tipu manusia. Manusia sanggup berbuat zalim kepada manusia yang lain, sebab bukan lagi kerana Allah, tapi kerana nafsunya, kerana dunia yang dicari olehnya. Walaupun orang yang menipu orang lain, dia sendiri tidak suka kalau dia pula ditipu oleh orang lain. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi golongan yang berlaku curang, yang menipu dalam bab urusan muamalah, dalam bab jual beli. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia menjadi pembeli, dia minta orang lain sempurnakan, orang lain yang jadi penjual sempurnakan sukatan timbangan. Tetapi apabila dia menjadi penjual, orang lain menjadi pembeli, dia pula yukhsirun, mengurangkan timbangan. Maknanya dia tidak mahu ditipu oleh orang lain, walaupun dia suka menipu orang lain. Sifat manusia, walaupun dia buat benda jahat, dia tidak suka orang lain buat jahat kepada dia. Contoh yang biasa saya sebut ialah kalau orang curi, seorang pencuri, walaupun dia curi satu benda, dia tidak suka benda yang dia curi dicuri pula oleh orang yang kedua. Mungkin pernah berlaku kes kecurian di masjid ni, di masjid lain, curi motosikal. Kita dalam masjid sudah Malaysia tu motor tak ada dicuri. Tiba-tiba pencuri tu singgah satu tempat, mungkin nak kita tandah ke apa, sudah keluar orang tanah, motor dia curi tadi dicuri pula di pencuri yang kedua. Boleh faham? Adakah pencuri tu rasa, oh bagus dia curi sebab aku pencuri juga? Tak, dia akan marah. Aku susah-susah curi, orang pakai motor di masjid, mu curi pula. Bila dia marah, menunjukkan dia tahu perbuatan curi dia adalah salah. Tetapi kenapa dia buat benda yang salah? Sebab nafsunya. Bukan lagi lillahi ta'ala, tapi kerana lihawahu, kerana ikut hawa nafsunya.
Jadi untuk seimbangkan antara keperluan hidup berpandukan kepada akal dan wahyu dengan akal yang kadang-kadang tunduk kepada nafsu, manusia perlu kepada rasul dan juga kitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya telah kami utuskan rasul-rasul kami dengan membawa bayinat, keterangan yang nyata, yang terang, dan kami turunkan bersama dengan mereka Alkitab dan juga Al-Mizan. Al-Mizan maknanya perlu ada suatu timbangan untuk menghukum manusia dengan cara yang adil. Sesiapa yang ingkar kepada rasul-rasul, pada masa yang sama dia menyangka dia beriman kepada Allah, maka di sisi Allah Ta'ala dia dikira kafir. La yanfa'uhu imanuhu, tidak berguna kepadanya oleh keimanannya. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah tetapi dia kafir kepada para rasul, maka di sisi Allah Ta'ala dia tetap dikira kafir. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 150 surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka mahu untuk memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, mereka berkata kami beriman kepada setengah rasul dan kami ingkar, kami kufur kepada setengah rasul yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka mahu mengambil antara dua keadaan itu satu jalan yang lain. Dua keadaan, beriman kepada setengah rasul dan ingkar kepada setengah rasul, maka tengah tu ambil jalan lain. Tidak kata beriman sepenuhnya, tidak kata tolak sepenuhnya, ambil setengah, tolak setengah. Dia jenis bagi setengah-setengah, tak boleh pakai, tak boleh buat kerja. Dia mesti kalau ambil, kena ambil semua sekali. Kalau tak sih, tahu semua sekali. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan, surah An-Nisa 150. Adapun orang yang beriman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih, rasul sendiri beriman kepada apa yang Tuhan turunkan kepadanya. Wal mu'minuna kullun amana billah, orang beriman pula semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul dalam keadaan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak pernah membezakan, memisah-misahkan antara rasulnya. Maknanya beriman semua sekali. Mana-mana rasul yang sabit Allah Ta'ala telah utuskan dia dan disebut dalam nas Quran, disebut dalam hadis Nabi, maka wajib kita beriman dengannya, sama ada secara ijmali atau tafsili secara umum atau secara detail setakat yang kita ketahui. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi ketika dia mentafsirkan ayat 150 ini dari surah An-Nisa, nassa subhanahu wa ta'ala ala anna at-tafriq bainallahi wa rasulihi kufrun. Allah Ta'ala telah menaskan, membuat suatu ketetapan bahawasanya tindakan memisahkan antara Allah, tindakan cuba mengasingkan antara Allah dan Rasulnya dari sudut keimanan. Maksud memisahkan dari sudut keimanan, beriman kepada Allah tapi pada masa yang sama tidak beriman kepada setengah Rasul, atau maksud tafriq, memisahkan dari sudut beriman. Wa innama kana kufran, maka tindakan itu dikira kufur, lianna Allah farada 'ala an-nas an ya'buduhu bima syara'ahu 'ala alsinatir rusul, kerana Allah Ta'ala telah memfardukan kepada manusia agar mereka menyembah Allah Ta'ala dengan apa yang dia syariatkan melalui lidah para rasul. Manusia wajib menyembah Allah, adapun cara sembah Allah mengikut cara yang diajar oleh para rasul. Allah Ta'ala wajib disembah, wajib ditaati, tetapi mengikut cara yang disyariatkan, yang diajar oleh para rasul.
Kalau tidak mengikut cara yang diajak oleh Rasul, maka amal itu ditolak, tidak diterima. Orang-orang jahiliah menjadikan patung berhala sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Cara itu tidak diajak oleh Rasul. Yang disebut dalam ayat, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa sahaja yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah nama-nama yang telah disebut nama itu oleh, yang telah dibubuh nama itu oleh kamu dan bapa-bapa kamu. Sama ada manusia menyembah, ada yang sembah malaikat, ada yang sembah jin, ada sembah patung, ada yang sembah pokok kayu. Benda-benda yang mereka sembah tu hanyalah asma'an, nama-nama yang sammaitumuha, kamu sendiri yang menamakannya, oleh antum wa aba'ukum, kamu dan juga bapa kamu. Padahal tidak akan sebegitu. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah Ta'ala tidak menurunkan sebarang hujah, bukti untuk kamu berbuat begitu. Makna ibadat cara tu salah. Walaupun manusia kata apa salahnya, niat kami baik, kami buat begini tujuannya untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa. Walaupun niat dia baik, niat dia betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi cara dia salah. Cara salah. Mungkin kita kata sampai sekarang tidak ada orang Islam yang apa dia buat sesuatu patung, lepas tu bila nak semaya dia dekat dengan patung, dia tidak niat nak sembah patung, niat sembah Allah. Mungkin patung tu dia buat replika patung orang soleh ke apa ke, wali ke apa ke, tapi ia tetap dikira salah. Ataupun mungkin dia buat besar gambar, mana-mana tokoh ulama letak, bila dekat siap kali nak semaya, nak berdoa, dia pun duduk dekat gambar, syirik. Walaupun dia tidak minta kepada gambar. Sebab bila ada niat dalam hati untuk ta'zim, mengagungkan makhluk ni yang ada gambar itu, maka tetap dikira salah. Sebab doa itu sendiri, solat itu sendiri adalah suatu ibadat yang tidak perlu perantaraan antara manusia dengan Allah. Terus tidak perlu kepada perantaraan. Bila beribadat ianya langsung iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apabila kita minta, mintalah kepada Allah. Apabila beribadat, beribadat terus kepada Allah tanpa ada perantaraan. Ini banyak berlaku di negara-negara Arab. Orang-orang yang jahil menganggap bila dia solat dekat kubur orang yang dianggap wali, orang soleh, orang alim, atau bila dia berdoa, maka doa dia lebih cepat dimakbulkan, dengan sebab mengharapkan berkat yang ada. Keberkatan itu ada, tetapi semasa hayatnya, semasa orang itu masih hidup. Tetapi setelah dia meninggal dunia, keberkatan yang ada pada dia tidak mempengaruhi orang yang masih hidup. Tak ada. Di sisi Allah Ta'ala betul, orang yang alim, orang soleh ada berkat di sisi Allah. Tetapi keberkatan bukan untuk kita minta dengan dia bila dia sudah meninggal. Itu tidak boleh. Tujuan dakwah Rasul untuk mengajak manusia supaya memurnikan, mengikhlaskan, biar benar-benar khalis, suci, murni tauhid itu kepada Allah. Sebab kalau ibadat itu dibuat dalam keadaan tidak betul-betul mentauhidkan Allah, walaupun banyak, dia akan jadi punah kerana habis. Dakwah Rasul mengajak manusia supaya beribadat kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan tidak ada syirik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila disebut oleh Imam Qurtubi, dia kata Allah Ta'ala memfardukan kepada manusia untuk menyembahnya dengan apa yang disyariatkan kepada para Rasul. Inilah yang disebut sebagai haqqullah 'alal ibad, hak Allah Ta'ala ke atas hamba-Nya. Manusia perlu menunaikan hak Allah. Hak itu ialah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Manusia perlu beribadat kepada Allah dengan tidak menyengutukannya. Manakala hak para hamba kepada Allah, apabila para hamba ini melaksanakan tugas beribadat dengan tidak melakukan syirik, maka haknya Allah Ta'ala akan
memasukkan mereka dalam syurga dan tidak akan mengazab mereka, kecuali kalau ada terlibat dengan dosa, itu terpulang kepada Allah Ta'ala dengan kehendaknya. Kalau dosa itu diampunkan, maka terlepaslah. Tapi kita kena ingat, Allah Ta'ala sangat luas rahmatnya. Sekalipun manusia masih ada saki-baki dosa yang tidak sempat dia bertaubat, kemungkinan dia akan mendapat syafaat daripada arah tertentu, akhirnya terlepas dia. Kalau kita belajar bab syafaat, banyak faktor-faktor yang menyebabkan manusia akan terlepas kesusahan, sama ada daripada mahsyar, sama ada titik yang sirat, dengan sebab syafaat-syafaat tertentu. Tapi kita kena usahalah supaya peluang untuk dapat syafaat tu berjaya dimiliki. Akhirnya saki-baki dosa yang masih ada diberi keampunan oleh Allah. Apabila mereka ingkar kepada para rasul, mereka menolak, bermakna mereka menolak syariat yang dibawa olehnya. Mereka itu dikira mumtani'ina min iltizam al-ubudiyah allati umiru biltizamiha. Bermakna mereka dikira menyekat diri daripada beriltizam dengan perintah ubudiyah, perintah mengabdikan diri kepada Allah yang mereka diperintahkan untuk beriltizam dengannya. Sebagaimana mereka engkar kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta bagi alam ini, dan mereka engkar untuk terus taat kepadanya dan memberikan ubudiyah, pengabdian diri kepadanya. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw